Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Azmi Izwan bin Mustafa dari Kolej Sultan Adam Amir. Pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita mengenai pendidikan jasmani dan kesihatan. Muka surat 104 Unit 7 Kecergasan Fizikal. Kalau kita tengok pada standard kandungan bagi unit 7 ini adalah yang pertama, melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Yang kedua, melakukan senaman kelenturan. Yang ketiga, melakukan senaman daya tahan dan kekuatan otot. Yang keempat, melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi badan. Yang kelima, mengukur tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Yang keenam, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Dan yang ketujuh, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, dia melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Kalau kita tengok kat sini, dia tulis dah aerobik, maksudnya senaman yang menggunakan daya tahan kardiovaskular yang secara berpanjangan. Okey, kalau kita tengok yang kedua, melakukan senaman kelenturan. Okey, senaman kelenturan ni contohnya macam kita lenturkan pinggang kita. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa itu senaman kelenturan. Yang ketiga, melakukan daya tahan dan kekuatan otot. Dua benda yang berbeza, daya tahan otot dan juga kekuatan otot. Kalau daya tahan otot ni, dia lebih kepada kamu buat senaman tu sampai kamu habis daya. Maksudnya habis mampu kamu lah. Contoh, kamu melakukan sit up ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil bangkit tubi. Bangkit tubi, kamu sit up sampailah kamu tak mampu untuk melakukannya. Okey, kalau kekuatan otot ni, dia lebih kepada kamu melakukan gerakan tu yang sempurna. Tadi saya dah bagi tahu sit up ataupun bangkit tubi kan. Kamu buat sekali tu dalam keadaan yang sempurna, itu adalah kekuatan otot. Dan saya ulang balik, daya tahan otot adalah dalam jangka masa yang berpanjangan sampai kamu habis daya. Okey, yang keempat, melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi badan. Komposisi badan adalah lemak-lemak pada badan kamu lah. Komposisi badan ni. Nanti kita akan belajar cara untuk mengukur lemak-lemak ni. Okey, yang kelima, kita mengukur tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Okey, kejap lagi saya dah buat jadual mengenai kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan jadual kecergasan fizikal berasaskan lakuan motor. Jadi saya terangkanlah apa itu kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan juga kecergasan fizikal berasaskan kesihatan berasaskan lakuan motor. Kemudian mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey, kita dalam belajar PJPK ni, apa-apa aktiviti pun kita kena ada elemen pengurusan. Contoh, saya mengarahkan kamu untuk ambil barang yang kita nak belajar pada hari ini. Contoh, kita nak belajar hari ini mengenai larian fartlek. Jadi kita kena gunakan alatan contoh seperti kun yang mematuhi keselamatan. Kalau kita ambil kun yang jenis dah pecah tu, bila kita nak buat aktiviti, kalau terkena kamu luka, jadi tanggungjawab tu jatuh kepada saya untuk menguruskan keselamatan kamu pula. Jadi keselamatan ni, pengurusan dan keselamatan ni terjatuh pada
guru dan juga murid untuk kita lakukan aktiviti secara selamat. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Yang ini biasalah, apa-apa aktiviti pun kita kena berkomunikasi. Okey, kalau kita tengok kecergasan, apa itu kecergasan? Kecergasan ni menurut Corbin dan Litsi pada tahun 2006, kecergasan fizikal adalah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Komponen kecergasan berasaskan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan komposisi badan. Sumber daripada CB ni, Corbett dan Litsi 2006. Buku dia Fitness for Life 5 Edition Human Kinetic. Okey, kita sambung. Konsep kecergasan ni, kecergasan fizikal boleh dibagi kepada dua yang saya bagi tahu tadi. Kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berasaskan lakuan motor. Okey, di dalam komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 komponen iaitu daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan, komposisi tubuh badan. Kemudian kecergasan fizikal berasaskan lakuan motor ni ada 6. Kelajuan, ketangkasan, kuasa, koordinasi, masa reaksi dan imbangan. Okey, kita teruskan pengajian kita. Okey, untuk tingkatan 1 ni kita belajar 4 perkara ni lah dalam tajuk kecergasan ni, iaitu kapasiti aerobik, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan dan juga komposisi tubuh badan. Apa itu kapasiti aerobik? Iaitu daya tahan kardiovaskular. Bila sebut kardiovaskular ini, dia berkaitan dengan jantung. Bukan kamu sakit jantung, tapi lakuan berasaskan jantung lah. Contohnya, kamu berlari-lari itu adalah kardiovaskular. Okey, kita tengok. Aerobik merupakan aktiviti yang melibatkan kesan kepada sistem kardiovaskular kita. Aerobik lah. Dah nama pun aerobik. Jadi, kita ambil contoh senaman aerobik ni, dia memberi kesan kepada sistem jantung kita lah. Kemudian kebiasaannya aktiviti ini dilakukan dalam jangka masa yang agak lama dan memerlukan banyak oksigen. Okey, jangka masa yang lama sebab tu kalau kamu tengok senaman aerobik ni dia lebih daripada 30 minit ke atas. Dan bila kita buat ni, kita banyak memerlukan oksigen. Sebab apa? Bila kita melakukan aktiviti kardiovaskular ni, kita banyak menggunakan pam-pam daripada paru-paru ni, dia akan menghembus nafas dan kita memerlukan oksigen untuk kita recovery balik. Okey, kita tengok prinsip FIT, F-I-T-T, iaitu frekuensi, kekerapan, intensiti, tahap intensiti, time, masa dan 4 adalah type ataupun jenis. Okey, kita tengok uraian dia. Frekuensi bermaksud kekerapan melakukan latihan. Anda digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu seperti berjalan laju, berjoging, berenang dan senam aerobik. Okey, kalau kita tengok ni dalam buku tingkatan 1 lah. Dia kata kat sini sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Berapa lama? 30 minit. Okey, kemudian kita tengok intensiti iaitu tahap intensiti bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Semakin tinggi intensiti latihan, semakin tinggi denyutan nadi atau denyupan jantung. Maknanya kat sini, contoh hari ni, saya suruh kamu lari 1 pusingan padang dalam tempoh 30 saat. Jadi, kamu pun larilah 1 pusingan padang dalam tempoh 30 saat. Kemudian, esok tu saya nak kamu lari 1 pusingan padang dalam tempoh 20 saat. Jadi, kamu pun terpaksa lari dalam tempoh 20 saat. Maknanya kat sini saya meningkatkan tahap intensiti latihan kamu supaya
dari masa 30 saat tu kita pendekkan lagi kepada 20 saat. Okey, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit. Tadi saya dah beritahu sebatu senaman 30 minit ke atas. Dan juga jenis jenis aktiviti fizikal yang berbeza memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. Tadi saya dah bagi tahu apa itu jenis-jenis aktiviti fizikal, iaitu yang melibatkan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, daya tahan kekuatan otot, kelenturan dan komposisi badan. Yang itulah aktiviti-aktiviti yang memberi kesan kepada komponen kecergasan yang akan kita belajar. Okey, takat tu saja untuk hari ini. Nanti saya akan sambung pengajian kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.